Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurliana binti Abdul Latif, merupakan pengacara anda pada rancangan Jom Libo. Seperti yang anda dapat lihat, kita sekarang berada di Batu Cave. Saya yakin masih ramai di antara anda semua memang tidak pernah melawat Batu Cave, bukan? Tetapi tahukah anda bahawa Batu Cave merupakan salah satu destinasi utama pelancongan di Malaysia, dan ia bukan sahaja sebagai pusat ibadat bagi kaum India. Untuk melihat apa yang ada di belakang sana, jom libo bersama saya. Panas sungguh kan hari ini? Tapi untuk pengetahuan anda semua, Batu Cave ini terletak di daerah Gombak, 13 km dari utara Kuala Lumpur. Nama Batu Cave ini diambil sempena nama Sungai Batu atau Batu River. Batu Cave juga merupakan nama bagi kawasan perkampungan yang berdekatan dengan kawasan gua ini. Nak tahu satu tarikan utama untuk pelancong di sini? Kalau semua nak tahu, jom ikut saya. Untuk pengetahuan anda semua, Gua Batu Cave merupakan sebuah gua kapur semula jadi. Gua Batu Cave telah digunakan sebagai kuil Hindu bagi memuja Dewa Subramania, iaitu Dewa Hindu. Di belakang saya ini merupakan patung Murugan yang tertinggi dan terbesar di dunia. Ia berketinggian 42.7 meter dan kemegahannya yang berada betul-betul di luar Batu Cave ini telah dicatatkan di dalam Malaysia's Book of Records. Untuk pengetahuan anda semua, patung ini diperbuat daripada 1,550 meter konkrit, 250 tan bongkah besi dan 300 liter cat emas yang diimport dari Thailand. Nak tahu berapa kos nak buat patung di belakang ini? Berapa agaknya? 2.5 juta ringgit. Mahalnya. Kalau kita nak tahu apa lagi yang terjadi selepas ini, jom libo bersama saya. Batu Cave pada asalnya merupakan salah satu tempat berlindung bagi kaum orang asli dari kaum suku Temuan. Sebenarnya, Batu Cave dikerokai pada tahun 1878 oleh pedagang India K. Tambusami. Ia merupakan salah satu unjuran besar batu kapur yang menyimpan pelbagai peralatan suci Lord Subramaniam. Sejak tahun 1892, Festival Taipusam telah diraikan di sini. Kalau anda semua nak tahu pasal info Taipusam, jom kita libo bersama Nana di atas tangga Batu Cave. Jom! Bersama saya Fahana binti Abdul Samad dalam rancangan Jom Libo. Sekarang ini saya sedang mendaki tangga untuk menuju ke Gua Batu Cave. Tetapi sebelum itu saya akan terangkan sedikit mengenai Hari Taipusam yang mana ianya disambut di sini. Hari Taipusam merupakan perayaan yang disambut oleh mereka yang beragama Hindu untuk menghormati Dewa Subramaniam ataupun dikenali juga sebagai Dewa Murug. Taipusam dirayakan pada bulan ke-10 dalam kalender Tamil, di mana bulan penuh melintasi bintang terang Pusam dalam zodiak Cancer. Di Malaysia pada tahun ini, Taipusam disambut pada 30 Januari 2010. Taipusam merupakan hari menunaikan nazar dan menebus dosa-dosa yang telah dilakukan selama ini. Namun, tidak semua penganut Hindu akan menunaikan nazar. Nazar adalah memohon sesuatu hajat kepada Dewa Murugan, dan jika permohonan dikabulkan, maka suatu acara tertentu akan dilakukan sebagai tanda kesyukuran. Pada hari itu, mereka akan membawa susu yang berwarna putih kerana susu itu dianggap yang paling suci. Susu diisikan di dalam belanga tembikar dan juga dikenali sebagai pal kodem. Bagi yang memohon dosa mereka diampunkan, kavadi akan dijunjung di atas bahu atau di atas kepala. Kavadi ini diperbuat daripada beberapa rok besi atau kayu yang di atasnya terletak Dewa Murugan. Antara hiasan utama kavadi ialah bulu burung merak dan bunga-bungaan. Dari semasa ke semasa, pembawa kavadi akan berehat di tangga-tangga tertentu dan diberi minum. Ini adalah 272 anak tangga di mana para pembawa kavadi akan mendaki untuk menebus dosa. Fakta menarik, bukan? Sekarang saya dah pun separuh perjalanan nak sampai ke atas. Anda nak tahu apa yang ada di atas? Seterusnya jom libo bersama Lisa. Hai semua, pada hari ini saya Heli Halisa akan menemani anda semua menerung ke pelbagai keistimewaan yang terdapat di Batu Cave dalam rancangan Jom Libo. Mahu ketahui informasi seterusnya? Teruskan bersama saya.
Batu Caves adalah satu daripada destinasi pelancongan Malaysia yang termasyhur terutamanya ketika sambutan Hari Thaipusam. Tahukah anda di bawah Gua Tokong adalah gua kelam atau dikenali sebagai Darkness's Cave dengan formasi batu batang yang tidak dapat dicari di tempat lain. Ketinggiannya kira-kira 100 meter di atas bumi dan ia terdiri daripada 3 gua utama dan beberapa gua yang lebih kecil saiznya. Gua terbesar adalah Gua Tokong atau dikenali sebagai Temple Cave. Gua ini mengandungi satu siling setinggi 100 meter dan peninggalan mengenai agama Hindu yang menjadi tarikan. Untuk mencapainya, pelancong dikendaki mendaki sebanyak 272 anak tangga yang curam. Bagi mereka yang ingin tampil menarik dan sihat, di sinilah tempat yang paling sesuai untuk anda perolehinya. Stalaktit yang mengajar dari siling gua dan stalagmite yang terbit dari tanahnya sehingga membentuk majmuk seperti tirai gua, batu aliran dan mutiara gua yang mengambil masa beribu-ribu tahun untuk terbentuk. Satu lagi gua utama adalah gua seni atau dikenali sebagai Art Gallery Cave yang terletak di kaki anak tangga. Patung yang terdapat di gua ini diperbuat daripada kayu kayan dan lukisan dinding yang menggambarkan tuhan-tuhan Hindu dan ia berdasarkan cerita dongeng yang dipamerkan. Sepanjang perjalanan adalah suatu pengalaman yang menyenangkan melalui tasik dan kolam-kolam yang dipenuhi dengan ikan-ikan yang berwarna-warni. Menarik kan? Selain itu, terdapat juga Gua Ramayana yang terletak di sebelah hujung kiri. Dalam perjalanan ke gua ini, anda akan lihat patung mutiara Hanuman yang setinggi 50 kaki iaitu bersamaan lebih kurang 15 meter dan terdapat juga sebuah kuil yang ditujukan kepada Hanuman. Hanuman merupakan seekor monyet yang mulia terhadap Raja Rama. Gua Ramayana merupakan hasil daripada sebuah kisah mengenai Rama dan ia telah mewujudkan suatu kronologi cerita yang efektif dan menarik. Gua ini dibina dengan sempurna bagi memudahkan para pelancong dan pelawat untuk melihat keindahan gua di sepanjang dinding dalam gua ini. Perjalanan yang singkat di sepanjang jambatan juga menarik perhatian apabila di bawahnya terdapat sebuah kolam ikan dan kura-kura yang telah membawa pelawat sehingga ke Balubar Kotam. Para pelancong juga boleh melihat sambil memberi makanan kepada binatang peliharaan ini. Terdapat juga seni lukisan seperti mural dan sejarah penyair terkemuka mereka dalam kawasan gua ini. Perayaan ini sebenarnya diraihkan sempena kedatangan pasangan dari Tirukkural. Baiklah, saya sudah mula penat menaiki tangga di sini, jadi kita sambung sesi libur ini bersama rakan saya yang terakhir iaitu Zul. Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam rancangan Jom Libur bersama dengan saya Muhammad Zul Akmal. Pada kali ini saya akan membawa anda meninjau di bahagian paling atas di muka depan pintu Gua Batu Cave, di mana tempat ini dipenuhi dengan haiwan-haiwan seperti monyet dan juga ular yang digunakan untuk tujuan pelancongan di sini. Pengunjung yang datang ke sini terdiri daripada luar negara dan juga tempatan selalunya akan memberi makanan kepada monyet tersebut. Ia juga adalah salah satu daya penarik pelancong untuk datang ke sini. Mungkin anda juga ingin tertanya-tanya, kenapa haiwan-haiwan di sini dijaga dengan begitu baik sekali? Ini adalah kerana haiwan-haiwan yang berada di sini merupakan simbol bagi Dewa Tuhan bagi penganut masyarakat agama Hindu. Di bahagian kawasan ini juga terletaknya gua yang menjadi persinggahan bagi setiap pengunjung yang datang ke sini. Sebentar tadi kita sudah pun melihat keunikan budaya masyarakat India. Di dalam gua ini juga terdapat penganut agama Hindu meraihkan atau melakukan aktiviti kerohanian mereka. Okey, di bahagian ini juga terdapat beberapa buah kuil yang juga menjadi tempat untuk penganut agama Hindu menjalankan upacara keagamaan mereka. Kawasan ini juga tidak kurang menariknya kerana suasana gua yang menarik telah memberikan satu pengalaman yang baru kepada pengunjung. Kemudahan seperti lampu-lampu yang digunakan untuk menerangkan kawasan gua ini telah menjadikan kawasan berkenaan tambah unik. Tambahan pula, kemudahan seperti kedai cendera hati dan juga keagamaan disediakan untuk pengunjung bagi tujuan keagamaan. Selain daripada itu, Batu Cave juga bukan sahaja dikenali untuk tujuan keagamaan dan pelancongan di Malaysia. Malah, pengunjung juga boleh melakukan aktiviti rekreasi di kawasan ini. Saya rasa kawan saya Nana, Yana dan juga Lisa sudah pun berada di atas sana. Apa kata kita pergi untuk meninjau apakah keadaan di atas sana? Okey, kita sudah pun berada di kawasan hujung gua di Batu Cave, di mana kawasan gua ini yang dijadikan tempat ibadah bagi masyarakat agama Hindu adalah kuil utama kerana situasinya yang berada di hujung gua.
Pengunjung yang datang ke sini selalunya hanya datang untuk meninjau panorama dan keunikan pemandangan yang indah di sini. Seperti yang kita dapat lihat di sini, masyarakat India sering melakukan upacara keagamaan mereka di sini. Ini adalah bertepatan dengan apa yang mereka lakukan di sini sebagai kuil utama di Batu Cave. Banyak dan menarik rupanya info tentang Batu Cave ni. Cuma kita ni je yang tak tahu. Betul kan Nana? Betul tu. Tapi sebelum sampai ke sini, pastikan minum air yang banyak. Sebab kita naik banyak nak tangga ni. Lisa pula bagi tahu juga ni, pastikan anda guna dan pakai kasut yang sesuai untuk keselamatan dan keselesaan kaki anda. Dan juga bagi pengunjung yang ingin datang ke sini, sila datang awal pagi dan juga petang untuk mengelakkan daripada kesesakan lalu lintas dan juga boleh melihat aktiviti yang mereka lakukan di sini. Rasanya sekarang ni kita turun dulu lah ya. Okey, jom. Jom. Rasanya kami pun dah tak larat dan nak bertindak sekarang ni. Jadi jangan lupa untuk sentiasa Jom Lima.